wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya dan kawan-kawan sekumpulan saya akan membentangkan tentang tempat-tempat yang menarik yang berada di Perak. Jadi, untuk pengenalan saya akan berceritakan sedikit tentang negeri Perak. Okey, Perak Darul Rizwan merupakan salah satu daripada 14 buah negeri yang membentuk Malaysia. Negeri Perak merupakan negeri kedua terbesar di semenanjung Malaysia selepas Pahang. Kali ini saya, Nur Sabrina binti Adib Azaki akan memperkenalkan tempat-tempat yang menarik di Ipoh. Tapi sebelum tu saya akan bercerita sedikit mengenai Ipoh. Ipoh ialah sebuah bandaraya bukit yang terletak di daerah Kinta dan merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran Perak. Bandaraya ini terletak kira-kira 200 km ke utara Kuala Lumpur dan selatan Pulau Pinang. Pertama yang akan diperkenalkan yang sangat terkenal di Ipoh ialah Lost World of Tambun. Lost World of Tambun adalah sebuah taman tema di bawah pengurusan Sunway Company atau Sunway City. Lost World of Tambun terletak di Tambun, Perak. Pembelanjaan bagi membina taman tema ini dianggarkan berjumlah sebanyak 60 juta ringgit Malaysia serta merupakan taman semula jadi terbesar di Malaysia. Di dalam kawasan taman tema tersebut telah dilengkapi dengan hutan tropika yang subur dan kolam air panas semula jadi yang menjadikannya destinasi utama siang dan malam untuk semua peringkat umur. Lost World of Tambun menyediakan 88 jenis tarikan, 10 taman tema dan permainan, 123 ekor haiwan yang menjadikan tumpuan ramai. Menarik kan Lost World of Tambun? Jadi, tempat yang menarik di Ipoh yang kedua adalah Kelly's Castle. Sejarah Kelly's Castle ini bermula apabila Kelly's Castle dibina sebagai rumah kedua pengusaha ladang dari Scotland bernama William Kelly Smith pada abad ke-20. Tinggal jauh dari kampung halaman, Kelly berhasrat membina kediaman baru yang dapat mengembalikan kenangan di rumahnya yang jauh di Scotland. Mahligai ini terletak di bahagian atas bukit yang pada asalnya adalah sebuah estet getah. Pembinaan mahligai yang unik ini bermula pada tahun 1915. Walaupun mahligai ini terhenti pembinaannya, tetapi mahligai ini kelihatan sudah siap dan sangat menarik di dalam lautan ladang di Perak tersebut. Tetapi ia memaparkan satu personaliti yang kuat dengan mempunyai aura misteri. Tempat yang menarik di Ipoh yang ketiga adalah Ipoh Street Food. Ipoh Street Food ataupun yang dikenali sebagai Jalan Syurga Makanan di Ipoh adalah kawasan yang sangat menarik untuk pelancong-pelancong yang suka untuk mencuba masakan baru. Di sini, ia ada pelbagai jenis makanan. Dan disebabkan populasi orang Cina di Ipoh adalah tinggi, kebanyakan makanan di sini adalah berasaskan Cantonese, Hakka dan Hainanese. Namun, masih ada makanan yang berasaskan Melayu dan India seperti nasi ganja. Ipoh terkenal dengan menggunakan air daripada mineral yang terhasil dari Bukit Kapur dalam masakannya. Dan masakan ini diberi nama sebagai nasi panggil. Jadi, kalau anda dah berada di bandaraya Ipoh, jangan takut untuk pusing keliling bandar Ipoh untuk cari makanan yang sedap-sedap. Sebab dipastikan, dijamin
Makanan di Ipoh sangat sedap dan sangat rugi kalau anda tak cuba. Saya Kairin Khalida binti Khalid dan hari ini saya akan membuat video tentang Manjung Perak. Yang menarik di Manjung Perak adalah Museum Berwas. Museum Berwas ini terletak di tengah-tengah bandar sekitar 40 km dari Sitiawan dan ditempatkan di bangunan mahkamah yang merupakan peninggalan zaman dahulu. Salah satu tempat menarik di Manjung ini ditubuhkan pada tahun 1995. Ini adalah sebuah museum yang kecil namun luar biasa bagi Malaysia kerana ia menampilkan artifak berusia kira-kira 500 tahun yang hanya berkaitan dengan kawasan Berwas sahaja. Untuk pengetahuan anda, banyak sumber tempat yang telah digali pada tahun 1991 oleh projek penyiasatan Berwas Sejarah. Barang-barang ini dipercayai berasal dari Kesultanan Melayu di Berwas pada abad ke-16. Walaupun museum ini kecil, namun di dalamnya tersimpan lebih kurang 300 artifak sejarah dan berbaloi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tempat seterusnya adalah Kota Belanda di Manjung. Kota Belanda atau dikenali sebagai Fort Dutch adalah sebuah kubu di Pulau Pangkor, daerah Manjung Perak, Malaysia. Kota Belanda yang merupakan tempat menarik di Manjung untuk anda kunjungi ini berbentuk seperti runtuhan bangunan atau kubu lama. Runtuhan itu adalah sisa-sisa peninggalan Belanda ketika dalam usaha untuk mengawal perdagangan di Semenanjung Melayu. Kubu itu dibina oleh Jabatan Muzium Malaysia semula pada tahun 1973 dan telah diwartakan sebagai monumen kuno dan tapak bersejarah. Sebuah taman kecil dan beberapa kedai cenderahati juga telah dihasilkan di sekitar kawasan itu untuk pelawat. Tanpa disedari, Kota Belanda ini merupakan salah satu tumpang pelancong di Pulau Pangkor dan berdekatan dengan Manjung. Kebanyakan pelancong datang ke sini untuk bergambar dengan monumen sejarah berikut. Tempat seterusnya adalah Taman Paya Bakau Manjung. Bagi siapa yang gemar akan alam sekitar, tempat ini adalah untuk anda. Taman Paya Bakau ini diwujudkan bagi memelihara habitat beberapa spesies haiwan dan ia juga sangat penting untuk ekosistem, terutamanya kawasan perairan pantai. Selain menjadi tempat anda beriadah dan bersantai, hutan ini juga menjadi rumah kepada flora dan fauna. Jika anda bernasib baik, anda akan dapat melihat biawak, monyet, burung dan juga bermacam haiwan yang bermukim di sini. Tempat menarik di Manjung ini sangat sesuai bagi anda yang menyukai aktiviti lasak, terutamanya jungle trekking. Selain itu, anda juga harus cuba jabatan gantung Taman Paya Bakau yang pastinya mencabar keberanian anda. Saya Nur Christina Balkis binti Zaid. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang tempat tarikan pelancong yang terdapat di negeri Perak. Negeri Perak mempunyai beberapa buah daerah dan saya sebagai seorang pengkaji telah memilih daerah Kuala Kangsar sebagai tempat kajian saya untuk mencari tempat-tempat tarikan pelancong di daerah tersebut. Antara tempat tarikan pelancong yang terdapat di negeri Perak di daerah Kuala Kangsar ialah Museum Diraja Kuala Kangsar, Masjid Ubudiah Kuala Kangsar dan Galeri Sultan Azlan Shah. Saya telah memilih ketiga-tiga tempat ini sebagai kawasan kajian untuk saya hasilkan laporan bagi menyiapkan tugasan subjektivitas. Antara keistimewaan yang terdapat di Museum Diraja Kuala Kangsar ialah museum tersebut telah dijadikan sebagai tapak warisan sejarah. Museum ini juga telah dibina tanpa menggunakan sebarang paku, malah hanya menggunakan kayu dan pisang sesikat dan dikenali sebagai Istana Kuning atau Istana Kenangan Bukit Candan. Museum ini juga telah dicat dengan warna hitam dan putih untuk melambangkan simbolik warna negeri Perak. Sekiranya pelancong dan pengkaji melawat ke Museum Diraja ini, mereka akan memperoleh pelbagai faedah di mana mereka akan mendapat ilmu pengetahuan yang baru tentang sejarah silam museum ini. Malah mereka juga akan dapat melihat dengan lebih terperinci tentang keunikan seni bina museum ini. Seterusnya, Masjid Ubudiah juga mempunyai beberapa keistimewaan yang dapat menarik perhatian pelancong. Antara keistimewaan tempat ini ialah masjid ini merupakan antara masjid yang paling cantik di Malaysia. Seni bina masjid ini juga dipengaruhi daripada pengaruh Saracenic yang bermaksud Islam India. Masjid ini juga telah dibina oleh seorang arkitek Inggeris pada tahun 1910 semasa pemerintahan Sultan Idris Murshidul Azam Shah I. Masjid Ubudiah ini juga berbentuk segi 8 dan mempunyai 4 buah menara
menara tinggi serta makam diraja juga telah ditempatkan bersebelahan dengan masjid ini. Antara faedah yang akan diperoleh sekiranya pelancong dan pengkaji melawat ke masjid ini ialah mereka akan dapat melihat keindahan seni bina dan suasana masjid ini. Bagi mereka yang beragama Islam, mereka boleh menunaikan ibadah mereka di masjid ini. Akhir sekali, keistimewaan yang terdapat di Galeri Sultan Azlan Shah ini ialah galeri ini mempunyai pengaruh Aceh dan India. Seni bina bangunan ini juga telah menggunakan bumbung-bumbung yang berbentuk piramid dan mempunyai dom di menara bangunan. Terdapat pelbagai faedah yang pelancong dan pengkaji akan peroleh sekiranya mereka melawat ke galeri ini kerana galeri ini memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci tentang kehidupan seorang sultan. Galeri ini juga boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada bakal arkitek untuk menghasilkan bangunan yang lebih baik dan cantik pada masa akan datang. Kesimpulannya, kesemua tempat tarikan pelancong di daerah Kuala Kangsar, Perak ini telah berjaya menarik perhatian pelancong asing maupun juga warga rakyat Malaysia untuk datang melawat ke tempat tersebut kerana mereka sendiri ingin melihat dengan mata sendiri dan secara lebih mendalam dan terperinci tentang keunikan seni bina sesebuah bangunan tersebut. Saya juga berharap supaya negeri Perak selepas ini akan terus membangun dan menjadi sebuah negeri yang terkenal dengan kawasan pelancongan yang terbaik serta dapat memberikan pelbagai ilmu pengetahuan baru kepada para pelawat yang datang melawat ke tempat tersebut. Saya nak Nisa Fiza binti Muhammad Siddiq. Since diorang dah cerita tempat menarik diorang, sekarang saya nak cerita pula tempat menarik yang terdapat di Teluk Intan. Terdapat 3 tempat menarik yang terdapat di Teluk Intan. First, Menara Tonong Teluk Intan. Second, River Cruise Teluk Intan. Yang last sekali, Gerbang Malam Teluk Intan. So, jom kita dengar cerita. Menara Condong Teluk Intan ini siap dibina sekitar tahun 1892. Fungsi utamanya adalah sebagai tangki air untuk penduduk sekitar Teluk Intan. Tempat menarik di Teluk Intan ini kemudiannya sedikit demi sedikit menjadi condong akibat tampungan beban tangki air dan kerana asas tanahnya yang lembut. Luarannya kelihatan seolah-olah seperti mempunyai 8 tingkat, namun kenyataannya cuma ada 3 tingkat sahaja di dalamnya. Pengunjung yang hadir boleh menaiki sehingga 110 anak tangga untuk naik ke atas tangki ini. Menara ini kelihatan lebih menarik apabila tiba waktu malam di mana terdapat lampu warna-warni yang akan dinyalakan. Ia amat sesuai untuk para pengunjung untuk bergambar. Tempat ini menjadi tumpuan utama rata-rata pengunjung untuk beriadah mengambil angin terutamanya pada waktu petang. Selain beriadah, pusat rekreasi ini juga sangat sesuai untuk berfoto kerana pemandangan yang indah bersama landscape yang dijaga dengan sangat rapi. Terutamanya semasa matahari melabuhkan tirainya di waktu senja. Ada juga jati-jati di sepanjang pusat rekreasi ini yang juga sangat indah sebagai koleksi gambar anda. Gerbang Malam Teluk Intan berkonsepkan bazar yang menjual pelbagai barangan pada larut malam. Pelbagai barangan yang boleh anda dapatkan di sini seperti pakaian, tudung, aksesori, kasut, barangan runcit, makanan dan sebagainya. Kebanyakan orang berpendapat bahawa jika anda ingin mendapatkan harga yang sedikit murah, anda boleh berkunjung dan membeli barangan di sini pada penghujung waktu operasi gerbang malam iaitu pada lewat tengah malam. Dan saya ingin membuat pembentangan berkumpulan tentang tempat tarikan pelancong di negeri Perak. Saya memilih Bandar Taiping sebagai tempat tarikan pelancong. Taiping bermaksud aman atau damai atau maksud penuhnya keamanan yang abadi dalam bahasa Cina. Kenapa saya memilih Taiping? Kerana Taiping mempunyai keunikannya tersendiri. Saya memilih 3 destinasi di dalam Bandar Taiping iaitu Zoo Taiping, Bukit Larut serta Taman Raja Taiping. Destinasi pertama adalah Zoo Taiping. Zoo ini menempatkan lebih 140 spesies haiwan dan ia juga menawarkan naik safari kepada pengunjung untuk memaparkan haiwan pada waktu malam dan suasana yang kelihatan semula jadi. Ini memberi peluang kepada pengunjung untuk menghargai dan menghargai khazanah alam.
Ia meliputi kawasan seluas 36 ekar dan merupakan zoo terbesar di utara semenanjung Malaysia. Pengunjung zoo juga dapat berpeluang belajar tentang hidupan liar dan menghargai alam semula jadi. Destinasi kedua adalah Bukit Larut. Bukit ini juga dikenali sebagai Maxwell Hill. Bukit Larut ini terdapat hutan semula jadi yang kaya dengan flora dan fauna serta suasana yang tenang dengan udara yang segar. Selain itu, ia juga merupakan destinasi popular untuk pengunjung membuat aktiviti lasak. Aktiviti lasak tersebut merupakan jungle trekking dan juga mendaki bukit. Bukit Larut menjadi tarikan pelancong untuk melakukan aktiviti lasak di samping menikmati pemandangan menarik seperti air terjun serta flora dan fauna. Bukit Larut juga merupakan tempat aktiviti Adventure Park ataupun ATV. Pengunjung berpeluang menikmati khazanah alam dengan menaiki ATV. Destinasi seterusnya adalah Taman Tasik Taiping. Taman Tasik ini merupakan tempat lombong biji timah di waktu zaman British dan ditukar menjadi tempat awam pertama di Malaysia pada tahun 1880. Ia mempunyai keluasan seluas 64 hektar dan merupakan taman terbesar di Malaysia. Taman Tasik Taiping ini lebih sesuai untuk bersia-sia dan berkelah pada waktu petang. Di samping itu, Taman Tasik Taiping ini juga digunakan sebagai tempat sesi fotografi kerana terdapat pemandangan yang menarik dan keunikan pohon angsana.